Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Zaki, perunding hartanah berdaftar. Saya membantu dalam proses jual beli hartanah, mostly di kawasan utara tanah air. Okey, dalam video ni sebenarnya saya nak berkongsi dengan anda semua tentang proses jual beli hartanah step by step yang anda perlu titik beratkan, yang anda perlu tahu supaya dalam pembelian hartanah kita ni kita melalui proses yang betul. Okey, pertama sekalinya saya ucapkan tahniah jika anda tengok video ni sekarang. Maksud kata anda sedang membuat perancangan ataupun anda dah pasang niat untuk membeli rumah, maybe rumah pertama lah ataupun rumah kedua dan seterusnya lah. Okey, so syabas, tahniah. Sebab bukan apa tau, beli rumah ni dia adalah satu keputusan yang terbesar dalam hidup seseorang tu, melibatkan satu komitmen yang besar. Dalam video ni saya cuba untuk bagi supaya tips ni lebih simple dan anda lebih faham secara ringkas je apakah yang poin-poin penting yang you perlu ambil dalam membuat keputusan membeli rumah. Okey, pertama sekalinya yang paling penting adalah anda perlu tahu tentang kapasiti keuangan yang anda boleh buat, anda boleh dapatkan ataupun memenuhi harga rumah yang you nak beli nanti. Okey, ini paling penting lah. Okey, sebab apa? Ada dua cara orang beli rumah. Okey, basically. Okey, satunya adalah melalui cash. Kalau melalui cash ni maksud kata dia ada satu amount yang dah ready. Okey, katakanlah dia ada 150,000 ke 200,000 atau lebih dari situ. Okey, so dia akan cari rumah yang bergantung kepada berapa nilai amount yang dia ada cash tu. Ini lebih simple lah. Ini lebih simple sebab dia tak perlukan apply loan bank dan sebagainya lah, institusi kewangan yang lain dia tak perlu. Okey, dia cuma tahu dia ada satu kapasiti kewangan yang dia rasa okey dia nak gunakan amount ni untuk mencari rumah yang seperti yang diidamkan. Itu okey. Okey, yang kriteria nombor 2 nya adalah orang yang kebanyakan orang yang membeli rumah adalah melalui pinjaman perumahan. Okey, ini paling ramai lah. Okey, so maksud kata pertama ada dia mendapatkan pinjaman daripada bank ataupun daripada institusi ataupun lembaga pinjaman perumahan sektor awam. Ini bagi penjawat awam basically. Okey, kedua-duanya ni ada syarat-syarat dan kriteria yang kita sebagai pembeli ni kita perlu memenuhi dari segi dokumennya, okey, dari segi pekerjaan kita, sumber pendapatan kita, macam mana stability pendapatan kita tu. Okey, sebab di mata bank ni simple je. Di mata bank ni kita memohon, kita memohon pinjaman perumahan. Contoh kata kita memohon untuk pinjaman 300,000. Okey, so di mata bank adalah dia mahu melihat kita sebagai pembeli ni ada bagaimana untuk kita mampu untuk membayar balik. Itu saja sebenarnya. Okey, so kita menyediakan dokumen dan kita tunjukkan kepada bank dan bank akan menilai dari segi nak berikan pinjaman itu pada kita. Itu adalah satu, kita tahu tentang kemampuan berapa kelayakan loan yang kita perlu, yang boleh dapatkan daripada bank tu. Itu satu. Okey, dan penting juga untuk kita tahu sama ada kita ni selesa ataupun tidak untuk terus membayar. Okey, sebab kita membeli rumah ni kita akan hold maybe untuk 30 tahun, untuk 35 tahun, which is panjang dia punya tempoh tu untuk kita punya holding power tu. Dan yang penting adalah kita selesa. Okay, kita selesa. Kalau kata tadi kita tengok kemampuan kita tu, kita boleh membeli rumah sehingga had dia 400,000 maybe sebulanan kita perlu bayar dengan interest apa semua 1,500 ke 1,700 sebulan. Okey, so adakah kita mampu ataupun kita rasa selesa untuk membayar setiap bulan selama 30 tahun? Ini satu. Okey, yang keduanya, bila kita dah tahu kelayakan tu semua dan mulalah anda bolehlah mencari rumah. Okey, berangan-angan, okey, di manakah anda nak duduk. Okey, lokasi is very important sebenarnya. Okey, di manakah anda nak duduk. Okey, bagaimanakah dengan kemudahan sekeliling yang ada? Bagaimana dari segi accessibility? Ini juga penting.
di mana anda nak bekerja, berapakah jarak untuk anda pergi bekerja, wife anda untuk pergi bekerja, jarak rumah ke sekolah, berapa jaraknya, maybe untuk mendapatkan keperluan asas, adakah kita ingin membeli rumah di kawasan yang prime area, di sekeliling dengan kawasan dengan kemudahan-kemudahan pasaraya, kemudahan sekolah, kemudahan awam lain, datang kedai, maybe kita nak ada akses yang dekat untuk kita terus ke highway dan ke tempat kerja. Ini antara kriteria yang ramai orang cari, ramai orang tekankan pada sini. Dan of course, bila sesuatu perumahan tu terletaknya di kawasan-kawasan yang agak baik, strategik, dan dia akan berlakulah kenaikan harga tu adalah slightly higher, berbeza dengan kawasan-kawasan yang mungkin agak ke dalam dan sebagainya. Ini juga bergantung kepada satunya tadi, sebab kita dah tahu tentang kita tahu had loan yang kita boleh dapatkan, and then kita mencarilah rumah yang sesuai. Yang sesuai pada saya, janganlah rumah itu terlalu ke dalam ataupun dia jauh daripada kemudahan semua ni. Dia agak maybe untuk jangka masa yang panjang, dan especially untuk anda yang nak duduk sendiri, mungkin agak susah lah. Dan penting untuk anda mengambil berat tentang keselamatan, faktor keselamatan dan juga bencana alam. Ini juga janganlah tempat tu agak dari segi keselamatan, maybe keselamatan anak-anak kita, keselamatan pasangan kita, dan juga bencana lah. Kalau buat satu banjir dan sebagainya tu mungkin akan membawa satu masalah di kemudian hari. So pemilihan ni penting. Pada saya, nasihat saya, you dapatkan bantuan daripada nasihat daripada perunding hartanah basically. Sebabnya kebanyakan perunding hartanah ni diorang lebih familiar dengan satu kawasan tu, mungkin akan memberikan input yang lebih baik lah untuk you membuat keputusan ni. You nak cari rumah di mana ni? Nak cari rumah ni simple saja. Sebenarnya kita ada banyak portal untuk you dapatkan rumah, semudah you boleh dapatkan di Facebook. So sekarang ni banyak juga ejen yang menjual di Facebook, mengiklankan rumah-rumah yang nak dijual di Mudah.my yang paling simple, dan property portal yang lain, iProperty, Property Guru, banyak pilihan. Yang penting adalah anda membuat satu keputusan untuk mencari rumah yang bersesuaian dengan keperluan anda, bukannya kehendak semata-mata. Maybe anda tidak boleh mendapat seperti kehendak hati anda, tetapi biarlah rumah itu mendapati dan memberi keselesaan untuk sisi keluarga. Itu yang lebih penting. Yang ketiganya, saya nasihatkan anda untuk mendapatkan penerangan yang lebih jelas, especially kalau anda membeli rumah daripada ejen-ejen hartanah. Biasanya kami akan membentangkan, present dari segi kos-kos yang anda perlu sediakan. Membeli rumah bukan saja kita penting untuk tahu berapakah loan yang kita perlu dapat, tetapi anda perlu tahu juga kos-kos yang lain. Kos-kos yang lain ni seperti yuran guaman, you perlu dapatkan berapakah stamp duty yang perlu dibayar, and then ada valuation fee. Ini bergantunglah pada jenis hartanah yang anda pilih. Kalau anda beli hartanah deposit, anda perlu tahu deposit 10% yang basically yang kebanyakan owner dia akan meletakkan 10% perlu untuk dibayar kepada owner lah. Maybe ada pemaju ataupun kita sekarang ni kerajaan memperkenalkan house ownership campaign, di mana boleh penolakan dari segi legal fee tak perlu bayar, yuran guaman tak perlu dibayar dan sebagainya. Dan juga ada package yang diperkenalkan oleh pemaju itu sendiri, untuk membantu anda membeli rumah. So dari kat sini kita nampak sebenarnya anda boleh jimat dari segi kos awal untuk persediaan. Anda perlu faham tentang prosedur-prosedur selepas tu. Anda akan pergi melihat rumah yang anda beli. Maybe ada 2-3 pilihan yang anda nak beli itu. And then anda dapatkan full explanation bagaimana prosedur untuk membeli rumah. Dia ada
syarat, okey, berbeza. Anda membeli sale, ada syarat-syarat tertentu, ada prosedur-prosedur tertentu, dan anda membeli rumah masih dalam pembinaan juga ada prosedur-prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pemaju itu sendiri. So you kena tahu dari segi payment schedule, okey, bila you perlu bayar, berapa lama tempoh yang diperlukan untuk you dapatkan loan, okey, and then berapa lama untuk tempoh yang diberikan untuk anda menandatangani perjanjian jual beli, okey, sama ada dengan pihak owner, okey, yang menjual ataupun dengan pemaju. Okey, ini semua ni diuruskan oleh pihak lawyer dan juga bank, okey, and then tapi kita sebagai pembeli kita perlu tahu, okey, kita perlu tahu supaya kita tidak tidak membebani kita di kemudian hari lah, okay? Maybe kita tahu yang kita perlu bayar sesuatu benda ni tetapi kita tak dapatkan explanation yang betul. So it's very important untuk you tahu benda ni. Okay, alright. Dan kalau kata dah sampai ke peringkat you menandatangani SPA ataupun perjanjian jual beli, okay, dan selepas itu adalah akan diuruskan oleh pihak bank dan juga daripada lawyer lah, peguam yang dilantik. Okay, so saya rasa ini sikit, okay, ringkas untuk anda yang ingin membeli rumah, okay, maybe you tak ada pengalaman. Okay, ini ringkas bagaimana untuk persediaan awal yang anda perlu lakukan dalam perancangan anda mendapatkan rumah yang pertama. Okay, alright. Jika anda rasa video ni bermanfaat, okay, boleh membantu anda ataupun kawan-kawan anda yang lain yang masih juga sedang mencari rumah, perlukan info tentang hartanah, tentang jual beli rumah, okey, anda boleh sharekan video ni kepada mereka, okey. Boleh ikuti Facebook saya, Hafiz Zaki Property, dan juga subscribe channel YouTube saya, boleh. Okey, sehingga berjumpa lagi dalam video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.